أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ya dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama, dan pada malam ini kita bercakap tentang skop, iaitu mengenai seluas mana hutan kita ini, dalam hal apa kita boleh berhutang ini. Jadi bagi kita ini yang telah mendengar sebelum daripada ini, bahawa Nabi SAW pernah berhutang duit. Jadi duit ini sangat popular lah dalam bab berhutang ini. Duit menjadi sebagai unsur yang utama dalam bab berhutang, terutamanya pada hari ini. Dan dulu telah pun kita sebutkan bagaimana Nabi SAW berhutang daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi. Baginda sallallahu alaihi wasallam berhutang sebanyak 40,000 dirham. Ini ada satu jumlah yang besar, dan kita sedia maklum Nabi ini berhutang kebanyakannya untuk tujuan bukan diri dia, bukan kegunaan diri dia. Berhutang dia ini banyak berkait dengan orang lain, berkait dengan keperluan yang mana datang daripada orang lain. Jadi apabila Nabi SAW telah mendapat harta, mendapat duit, lalu baginda memulangkan semula hutangnya dan mendoakan kepada orang yang memberi hutang itu, seperti yang telah kita sebut dulu, di mana doa Nabi, barakallahu laka fi ahlika wa malika, Allah berkatilah bagimu pada keluargamu dan juga hartamu. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi kita dalam peristiwa di mana Nabi berhutang 40,000 dirham. Mana suatu jumlah yang sangat besar lah. Kalau kita tengok pada zaman dulu 40,000 ni dikira suatu jumlah yang besar, tuan-tuan ni. Jadi malam ini tajuk kita ini, kita nak melihat apakah lagi benda-benda yang boleh dijadikan hutang ni. Selain daripada pitih, selain daripada duit ini, adakah boleh kita nak berhutang dengan benda-benda lain? Zaman-zaman dulu orang kita berhutang berah. Biasalah zaman dulu dengar berhutang berah. Mu ada berah, aku hutang dulu. Banyak mana mu nak segatang ke, copok ke, seleng ke secetong. Itu zaman dululah. Kiraan zaman dulu. Kecil kali itu secetong. Nombor 2 tu seleng. Nombor 3 secopok. Nombor 4 barulah segantang. Itu sistem kiraan dulu. Ni kalau lah cetong ni sikit, ni kalau lah orang gagah seleng boleh habis. Dia panggil deman leng. Deman leng ni makna rok makan nasi seleng. Seleng ni 2 cetong. Seleng makna 2 cetong. Kalau boleh makan nasi 2 cetong tu makna demang, dipanggil deman leng. Demang wa'ak nipu, demang orang panggil nyamuk saja, bukan demang sungguh. Boleh habis seleng ni, kira orang gagah boleh habis
seleng dah. Banding dengan hari ni tengok nasi dagang cetong tak apa. Nyebuh ke dia kecek. Nasi lemak buku je macam sokok. Buku lepek tak ada benda. Ngelak yo buku macam sokok juga ke dia. Tapi tekan ada benda pun atas. Lepek bawah saja ni. Hari ni cetong tu kira tinggi dah lah kalau kira cetong dia, kerana kalau tengok makanan nasi hari ni yang dijual kebanyakannya dalam segenggang saja, tak banyak. Itu nak ke bawah daripada cetong pada zaman dulu tuan-tuan. Jadi apabila kita melihat pada sejarah orang kita ni, dulu memanglah berhutang bukan pitih zaman dulu. Berhutang nak makan zaman dulu. Orang tak ada barang, tak ada makanan. Jadi berhutang makanan biasa sangatlah pada zaman dulu. Terutamanya kita kata berhutang beras. Itu yang pada zaman dulu yang kita dapati berlaku dia. Di mana-mana memanglah ramai orang berhutang beras dia. Tengahnya berhutang ikan kering ada juga. Kerana makanan menjadi unsur utama kehidupan orang dulu. Nak makan je, nak selamatkan nyawa, nak makan saja, tak ada nak mewah pada zaman dulu. Kerana itulah hutang pada zaman dulu lebih luas berbanding hari ni orang hutang pitih. Daripada pitih lah nyewa beli, wak beli makanan, wak bayar sewa, wak bayar pula pada apa lagi hal-hal yang berkaitan dengan dia lah, sama ada perbelanjaan asasi maupun perbelanjaan tambahan sahaja. Jadi daripada Nabi SAW pada malam ini kita akan faham bahawa ruang dan juga skop hutang ini adalah luas. Dia bukan hanya melibatkan pitih saja. Jadi dalam bab hutang ini Nabi SAW menunjukkan pada kita ini bahawa ruang dan skop hutang itu sendiri bukan hanya sekadar pitih yang kita biasa dengar, kredit-kredit yang diberikan, dan juga hutang-hutang alung yang diberi, kebanyakannya berkait dengan pitih. Di sana kita akan menemui bagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang memberitahu pada kita bahawa Nabi kita pernah berhutang pada lain-lain lagi, terutamanya yang boleh suka dan yang boleh timbang. Jadi yang boleh suka, yang boleh timbang ni hari ni banyaklah. Antaranya nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW berhutang dengan wahkema. Ini salah satu contoh kita kata hak boleh timbang. Jadi wahkema hari ni orang timbang. Dulu orang suka. Nama dulu wapa gatang. Wahkema hari ni tak. Jadi dah bertukar menjadi naik timbang pula pada hari ni. Itu dah kata berubah dah. Macam dulu juga. Dulu setengah dah kalangan barang-barang kita orang suka dulu. Seperti kita kata orang jual buah berangan. Yang suka ke dia dalam cupuk buah berangan. Allah ni timbang dah. Kalau buah berangan tu dia timbang dah. Gitulah juga dulu. Kalau kita tengok maknanya gandum tu pun disukai. Gandum disuka cupuk buah dalam tu pun ada. Beras pun sama juga, diletak dalam cupuk. Hari ni orang timbang dah benda-benda segitu. Itu kacang tanah sama juga. Dulu orang suka kacang tanah, hari ni orang timbang kacang tanah. Dulu itu juga orang suka pada kacang hijau. Hari ni orang timbang dah kacang hijau ni. Nak kawal benda-benda hak yang berbeza dengan zaman dulu. Yang mana dulu duduk dalam suka tak cupuk. Kira cupuk zaman dulu. Kira buh dalam cupuk. Hari ni naik atas nimbang belaka dah. Cupuk tak tahu ke mana dah. Tak tahu dah. Generasi muda hari ni pun tak kenal dah. Kalau kita kata cupuk ni, tak tahu dah seluas mana untuk nak dapatkan satu cupuk tadi.
Jadi apabila kita tengok nanti dalam beberapa hadis yang sempat kita baca malam ni, Nabi SAW memberitahu pada kita bahawa hutang ini luas skop dia. Bukan hanya berkait dengan pitih, dengan seng saja. Dia berkait juga dengan wahkema. Dia akan nanti kita akan tengok berkait dengan menatang. Walaupun ada khilaf mazhab Abu Hanifah tidak benar hutang menatang. Tapi nanti kita akan tengok pandangan jumhur, pandangan majoriti para ulama termasuk mazhab kita bahawa menatang boleh hutang. Tak ada masalah, dibenarkan kerana berdasarkan nanti kepada hadis Jabir yang kita akan baca mengenai hutang Nabi SAW dalam mengambil seekor unta itu daripada sahabat baginda SAW. Jadi yang pertama sekali pada malam ini, itu kita nak sebutkan bahawa selain daripada duit, Nabi SAW juga tu berhutang dalam barang-barang yang boleh disukat, yang boleh ditimbang ini. Antaranya daripada riwayat Imam Al-Bazzar daripada sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, di mana kata Ibn Abbas, istaslafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin minal ansar 40 sa'an fahtaja al-ansari fa'atahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'ana syai'un ba'd faqala ar-rajul wa arada an yatakallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul illa khairan fa ana khairum man tasallaf fa'atahu 40 fadlan wa 40 li salafi fa'atahu 80. Itu hadis ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana kata Ibn Abbas, Nabi pernah berhutang daripada seorang lelaki Ansar sebanyak 40 sa'an, 40 gatang. 40 gatang kira banyaklah. Kalau kita waktu baik zakat terah tu segatang. Kita waktu baik zakat terah tu segatang. Ada hak Nabi pinjam, hak Nabi berhutang ni 40 gantang daripada makanan lah biasanya. Ada setengah mengatakan daripada biji syair pun ada. Ada mengatakan wakhma pun ada. Lalu orang Ansar tu nak pakai. Orang Ansar tu nak balik semula, perlu balik kepada makanan tadi yang Nabi kita berhutang. Lalu dia pun mari bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila mari, Nabi khabar terus terang, ma ja'ana syai'un ba'd. Dak mari lagi harta kita, dak mari lagi. Kata Nabi, tak ada lagi nak bayar ni, tak ada lagi. Lalu orang itu mula nak mengata buruk. Nabi kata pada dia, jangan kamu bercakap, jangan keluar dari mulut kamu kecuali hak baik-baik. Makna dia anggaran nak kata tu, anggaran kita boleh nampak dah. Seseorang ni apa nak cakap buruk tu boleh baca dah. Jadi Nabi tengok dia ni nak cakap buruk. Dia nak mengeluarkan kata-kata kesak. Lalu Nabi kata pada dia, jangan kamu mengucap sesuatu kecuali hak baik-baik, dia kata. Kerana aku ni orang yang paling baik sekali dalam bab berhutang. Nabi kata kalau bab berhutang ni tak ada dah orang baik sekali perangai akulah. Jadi mu jangan cakap buruk dalam hal-hal ni. Lalu Nabi membayar kepada dia 40 gantaan yang dia pinjam, yang dia hutang, dan 40 gatang lagi sebagai tambahan kepada dia. Inilah cara Nabi kita. Dia hutang 40, dia bayar 80. Ini hak kita kata seorang Nabi bila berhutang menunjukkan pada umat ini akhlak dan adab yang sepatutnya begitulah. Orang dah tolong kita, orang dah bantu kita, apa salah kita menambah pemberian hutang tadi daripada hati kita sendiri tanpa ada paksaan daripada mana-mana orang ini.
Jadi kalau dilihat daripada cerita kita pada malam ni, riwayat Imam Bazzar ini, melalui hadis riwayat Ibn Abbas ini, kita dapat faham bahawa Nabi pernah berhutang makanan. Dan berhutang makanan ini menjadi suatu trend lah, kita sebutkan di zaman dulu lah. Hari ni budak-budak kita dak apa nak makan mana. Orang tua sama kok le ni bang. Dia dak apa nak makan mana zaman kita ni. Orang muda, orang tua, budak-budak dak apa nak makan mana. Kita tengok. Tengok orang tua duduk sepitar buruk 5, buruk epa. Tak, dia dak apa makan mana. Sama juga orang duduk seorang, ada anak-anak duduk jauh-jauh. Kadang sekut masuk angin. No. Tak ada nak makan. Orang tua lah ni jadi tak apa. Keinginan makan tu jadi kurang. Ada moga anak-anak duduk jauh hadir. Roti kadang-kadang pada orang kaya. Roti hadir. Inilah kita kata hari ni jadi kurang makan. Banding orang dulu capur pula dengan orang tua ni patang larang makan banyak benda. Tengok kambing takut dah. Tu dak tengok janggut ke tengok kambing dak. Takut nak makan dak boleh. Orang Allah lopak tikang dak boleh makan juga. Jadi banyaklah larangan patang larang hari ni. Termasuk mana kadang-kadang tu sedap-sedap tapi tak boleh makan. Itulah kita kata orang tua dak apa nak makan. Budak-budak pun sama kok. Budak-budak surga dak wahai. Surga dak wahai, tengok surga Allah. Apa tai kubar kata. Dah nak kata wan. Kita zaman dulu boleh surga dak akak nak nocak nothing dah suka surga. Dak. Bagi hak wahai sungguh. Pas tak ada purung, tak ada purung. Pas purung. Zaman dulu makan dah purung je. Tu budak akak nak. Learning surga budak dak wahai. Mau wi ah, mau terahlah wi. Natang apa dia kata gini? Dak. Kakak dia apa ni? Tak kubar gini kata. Benda bagi dia. Ini nak kabur hawa. Tak apa makan budak kita hari ni. Orang muda pun sama juga. Randing zaman-zaman kita dulu. Tak kata orang muda ni kau. Tahu saja daging duk mata air tu 2 makuk dak cukup lagi. Baru duk mata air dak masuk lagi. Mana daging nak kata ni. Sistem yang lama dulu berbeza berbanding dengan hari ini. Jadi daripada cerita ini yang dapat kita faham bagaimana orang Ansar ini memberi hutang kepada Nabi dengan jumlah yang kita kata 40 gatah. Ini jumlah yang banyak. Makna makanan ni kalau kita tengok bagaimana diberi hutang pada Nabi dan jumlah yang mencukupi lah, untuk nak bagi molek sangat 40 datang tadi. Dan ini yang berlaku kepada Nabi SAW, yang mana baginda walaupun tak dapat bayar, Nabi pesan kepada orang yang memberi hutang biar cakap jangan baik. Jadi adab kita dalam bab berhutang ni nak kena jaga. Cakap biar molek. Walaupun aku keleh macam mana, mulut nak kena tapih. Ini yang diajar oleh Nabi kita, kerana bab hutang ni mulut jadi celupah. Bila berlaku hutang mula tak kena saing dah. Bila berlaku hutang ni mula keluar kata-kata yang kesat. Bila berlaku hutang di sana ada yang menghina mana-mana pihak yang tidak sepatutnya, dan hal ini melukakan hati pihak yang terlibat. Kerana itu percakapan adalah perkara asas dalam bab hutang. Bila berhutang cakap kena molek. Itu nak kena kawal. Ini yang diajar oleh Nabi supaya kita kawal lidah kita bila berhutang, kerana mulut memang mudah mengeluarkan kata-kata yang kesat, terutamanya bila hak dia itu tercabur. Bila orang tak bayar hak dia, ni mula boleh kena. Masa tu nak buat natu ke nak buat atu boleh kena lalu dah. Kerana wi hutang tak bayar je tengok. Guana cakap pandai situ boleh kena orang lalu dah. Adakah jenis bahasa baka baik jenis mak jaga mulut, ada adab kawal percakapan, ataupun memang selama ni tak teruji, bab tu tak nampak lagi apa benda sebenar yang ada dalam diri dia. Sebegitu juga dalam sebuah hadis yang lain lagi, kita kali ini mendengar bagaimana ada di kalangan orang Arab Badui
yang mengatakan kepada Nabi dengan satu kata-kata yang kesal, di mana kalangan para sahabat nak bahan lela dah. Ini nak beritahu bagaimana kata-kata sebegini adalah sebagai kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang. Walaupun dia ada hak, walaupun Nabi dalam hadis yang kita akan baca ni mengatakan biarkan dia berhak bercakap kerana kita tak bayar hak dia. Tapi apa-apa pun adab perlu dijaga apabila kita ini mengambil atau memberi hutang kepada orang ini. Dalam sebuah hadis yang mana baginda Nabi SAW, baginda pernah membeli daripada seorang lelaki Arab, itu orang Arab Badui. Orang luar bandar lah, Arab Badui. Arab gini memanglah kasar lah. Memang perangai dan percakapan kasar. Memang kata Imam Asy-Syafi'i pun begitu. Kata imam kita Asy-Syafi'i, man bada jafa. Siapa dia duduk di luar daripada bandar akan jadi kerahai, akan jadi kasar. Maknanya percakapan adab akhlak ni jadi kurang. Itu banding dengan orang bandar. Orang bandar ni dia banyak adab. Nak marah setara mana pun tak nampak nak marah orang belah-belah bandar ni. Kita kata bahawa mereka ni adabnya lebih sopan. Kerana apa? Kerana bila belajar, bila ada ilmu ni, dia mengajar kita untuk handle diri kita ni, kawal diri kita. Berbanding dengan orang Arab Badui yang tak pergi sekolah, mereka ini duduk di padang pasir, tak ada pelajaran. Mereka ini melakukan sesuatu mengikut pada norma standard dia. Nak marah. Nak bahar orang. Itu orang panggil Arab Badui. Dia tidak seperti orang yang berakhlak, yang belajar, yang duduk di suatu penempatan bergaul dengan orang hari-hari. Dia bergaul dengan orang-orang hari-hari ni ada adab. Itulah kita tengok ada setengah-setengah kawasan kurang adab. Untuk utama di ulu-ulu lah yang mana tak ada sapa orang. Itu percakapan pun tak beradab. Setengah-setengah kita tengok toki. Kemudian lagi pok dia. Kemudian anak dara tu sama je cakap. Pergi minta anak dara dia baik balik. Dengar pada cakap tu. Tapi dah nak warna tu lah orang panggil kehidupan mereka. Nak ludah yang ngata dia tak kira. Moga kampung dia tak ada mozaik, tak ada apa. Dia nak ludah kat mana hak dia suka. Kalau kita pergi kok, kita orang bandar, lagi orang dak pelawa, dak akang. Tak, buat kita. Buat je dak, orang boh je, kira makan lah tu, setengahnya lah. Jadi kita orang bandar, tolak nak pergi minta anak dara dia. Anak dara lawang, pergi minta. Tu toki tu bek okey kata buat apa dak kedarah lagi. Itu kanja juga kita. Mana dok kata buat apa dak kedarah lagi. Tu bek bola pok dia tu. Pok dia bola hari bola kata dah bakar setengahnya kata-kata yang kita jarang dengar. Hak kedarah tu biasa dengar dah. Setengah-setengah kataan tu kalau tak kata teruk benar. Mainan ayat dia kalau kita tengok tadak penuh diguna dalam kaum upaya nak cari. Kataan lah seperti apa kita kata puak-puak lah duk main apa lagi. Ataupun juga rangguh-rangguh lah duk tunggu apa lagi. Tu kita kataan-kataan gitu payah nak jumpa menyebabkan kita kata setengah-setengah ni ada. Bukan semua orang ulu ni tapi nak kawal apa benda ni bila bergaul dengan orang, bila bersama dengan masyarakat, duduk dekat-dekat hak gini ia jadi adab dan akhlak. Bila duduk jauh-jauh, rumah sesa tu jauh, dia payah benda gini dia tak buat apa ada. Sebab itulah bangsa-bangsa yang hebat, mereka ini adalah golongan yang mana memiliki peradaban yang tinggi. Dulu dikatakan di Andalus zaman dulu,
berbeza dengan masyarakat Eropah yang ada, Portugis ataupun juga Belanda masa itu nak lawan dengan Andalus, kalah dari segi bab adat, kerana mereka mempunyai adat yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Ibn Khaldun sendiri, bagaimana bila kita berada di dalam bandar, hidup dalam ramai-ramai, dia akan menumbuhkan adat-adat yang mana ianya tidak ada pada orang yang duduk jauh dari bandar, duduk rumah jauh-jauh, dak aja temu dengan orang, duk main dengan unta dengan kambing semua. Hak ni memanglah bila mengeluarkan kata-kata, dia akan mengeluarkan kata-kata yang kasar bagi kita orang bandar. Bagi puruk dia tak ada benda rangguh, duk main apa ni. Tu nak kata sama dia, tak ada benda kataan tu, rangguh, mainan. Puruk-puruk dia kata. Dia nak kata bagi kita benda tu tidak beradab. Bagi setengah-setengah orang dah jadi perkataan biasa. Inilah yang kita kata orang Arab Arabi ini, di mana suatu hari Nabi membeli seekor unta daripada beliau dengan bayaran 60 gantang buah kurma. Itulah maknanya yang dijanjikan oleh Nabi. Seekor unta besar ni harga dia 60 gantaan wah kemu. Kemudian selepas daripada itu Nabi pun baliklah ke rumahnya. Nabi balik ke rumah, lalu Nabi cari wah kemu nak bayar. Bila balik Nabi cari wah kemu tak ada rupanya. Nabi balik tengok wah kemu tak ada. Itu biasalah rumah Nabi ni orang mari semua. Tak cukup makan ni, mari rumah Nabi cari zaman dulu ni. Jadi kadang-kadang barang tu ada, tapi dah diberi oleh isteri Nabi kepada orang yang mari. Jadi pada hari itu Nabi 60 datang, balik cari tak ada. Jadi apabila berlaku demikian, Nabi SAW keluar lalu bercakap betul benar kepada Arabi tadi, Arab Badui tadi. Dia kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, hamba Allah. Kata, inna qad ibta'na minka jazuran biwasaqin min tamri zakhirah faltamasnahu falam najidhu. Kita beli dengan mung ni unta besar tu dengan harga 60 gatang. Kita cari dah wakam dak jumpa, tak ada. Jadi Nabi khabar terus terang. Lalu Arabi tadi dengan perangai kasar dia, hak biasa dah standard work dia. Dia kata wa ghadrah. Ya. Lalu dia kata lebong ni. Jadi bahasa lebong dak. Nyawi situ lalu ke Nabi. Ni Arabi ni dia tak ada entapih buat dia. Ni perangai dia mainan kapung ni, mainan ni ayat-ayat gini. Lebong tau. Nanya ataupun tak amanu ataupun juga tak tepat. Maknanya tidak menepati janji. Makna wa ghadra, kaki lebong. Nyawi ke Nabi dengan ayat sebegitu. Menyebabkan dalam hadis ini kata orang ramai bangun nak bahang. Moga cakap depan Nabi, cakap depan mokpok pun bahang ada orang dah. Tak usah cakap depan Nabi. Ni kalau cakap depan cikgu gini pun bahan apa dah orang. Ni cakap depan Nabi kata mu lebong, kaki lebong mu Nabi. Ni kata Nabi kita tidak mematuhi kepada janji. Makna dak tu janji, asal janji nak bayar 60 kantang wakam dah tak ada adik. Lalu di sinilah kita kata bagaimana para sahabat bangun untuk nak bahang dia. Lalu Nabi kata lok. Nabi kata lok kepada orang malok ke dia, lok ke dia. Ana para sahabat dah bangun dah. Masing-masing dah akak suara qatalakallah, Allah perangi kamu, Allah bunuh kamu ni. Ya, ataqdiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mu kata Nabi ni lebong. Boleh tergamuk mu ni kata Nabi ni orang yang langgar amanah. Marah para sahabat. Lalu Nabi kita kata da'uh lak ke dia. Lak orang ni. Kerana fa inna li sahibil haqqi maqala.
Kerana tuan hak dia berhak nak cakap. Maknanya kita taat tunai hak dia. Sebab tu dia nak cakap, lok ke dia cakap. Itu hak dia. Itu siapa tahap tu Nabi dalam hal ini nak sebut bahawa dari segi adatnya cakap molek. Tapi dah kalau dah tuan hutang tu dah mengeluarkan kata teruk, dia berhak. Kerana dia kecewa, kita tak bayar hak dia. Itu memang dah. Orang ada rancangan macam-macam dah dalam kepala dia. Malam tak tidur, esok nak pergi kutip hutang. Ada dah dalam kepala nak buat benda apa. Nak pergi kutip hutang esok, rancangan ni ada dah. Pah boleh pitih. Sehingga cari pula ada kakak hak lama ni nak hak mo dah. Kakak lama dah nak beli apa benda katakan nak beli pukak ke, nak beli apa sauk ke, macam-macam. Setengah-setengahnya kita kata dah kepala tu ada dah nak beli benda apa, lepas boleh pitih. Esok pergi ambil pitih dah. Pas bayar sehingga dulu untuk beli benda apa hak kita lama dah ni duk racang dah ni nak beli lama ni, ada barang hak dak cukup lah di rumah dia tu. Jadi kalau lah kita dak bayar ni wasa seduk dia hak dia racang tu, Allah ingatkan boleh dah hari ni rupanya tak ada. Jadi oleh sebab tadilah Nabi kata biarkan dia nak kata, kerana dia berhak, kerana dia tuan hak, dia tuan hutang, biarkan dia berkata. Lalu Nabi SAW sekali lagi minta kepada dia maaf. Nabi beritahu pada dia sekali lagi bahawa kami memang ambil daripada kamu unta ini dengan bayaran 60 gatang, tapi kami tak ada lagi setakat ni apa yang kami kabur tu. Lalu jawab Arabi tu sekali lagi, mung ni lebong, kata dia. Maknanya 2-3 kali disebutkan dalam keadaan tadi. Lalu Nabi membiarkan dia berkata buruk, kerana bagi Nabi li sahibil haqqi maqalan, bagi tuan hak itu dia boleh berkata ikut suka hati dia. Lalu selepas nampak dak reti kala, nampak Arabi ni tak faham, orang kafir dah cari dah, bukannya orang nak tipu, bukan orang nak lebong, cari dah barang tak ada. Bila nampak tak faham juga, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat dia. Dia kata pada sahabat dia, pergilah ke rumah Khawlah binti Hakim bin Umayyah. Kata kepada dia, jikalau kamu ada 60 gatang wahkema yang dalam simpanan kamu, we hutang dulu kita supaya kita boleh bayar kepada dia ni. Kita akan bayar kamu nanti insya-Allah. Itu Nabi bila tak mampu bayar, dia pergi hutang pihak yang lain pula untuk membayar dulu kepada Arabi tadi. Lalu pergilah kepadanya seorang sahabat Nabi. Kemudian balik semula orang tu, lalu berkatalah orang tu, dia kata dia kata saya pergi dah bertemu dengan Khawlah. Lalu dia kata ada wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, atau kata dia kepada Nabi, hantarlah orang untuk ambil daripadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula beritahu kepada lelaki tadi, pergilah dia ambillah daripada Khawlah tadi. Ini yang nak sebutkan di sini, bagaimana apabila kita berjanji nak bayar ni, nak kena usaha lah. Kalau tak, memang menyebabkan pihak yang kita berjanji itu menjadi seolah-olah rasa tak percaya pada kita. Lepas tu Nabi berusaha juga, nampak tak faham, orang kata barang tak ada, tak erti. Oleh kerana tu, kok mana-mana kena cari jalan ambil hutang daripada pihak yang kedua pula, iaitu Khawlah binti Hakim, bukan orang lain. Ini adalah orang yang dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dah Arabi tadi dah dapat dah wakama tadi, dia pun lalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya.
Bila dah dapat ada bayar kan. Bila dah boleh dah hutang dia lalu depan Nabi dia kata jazakallahu khairan. Allah membalas kamu dengan kebaikan. Cakap apa molek lalu bila boleh hak dia. Bila tak boleh hak dia, hak ni seduk habisnya kata orang lebong belaka. Ini nak kata bahawa hak orang ni kita nak kena tunai. Kadang-kadang perangai baik, perangai bagus, tapi tak kena dengan suasana tu jadi cakap uduh tu. Moga hutang dia orang tak bayar. Itu jadi tubik daripada mulut dia kata-kata yang kesat. Dia orang baik. Dia kata jazakallahu khairan. Allah balas kamu wahai Rasulullah dengan kebaikan. Faqad ufita wa atabta. Kamu telah bayar dengan cukup dan kamu telah baikkan pembayaran itu. Ini nak khabar dia melihat di sini bagaimana Nabi kita ini dah bayar hak-hak dia. Maka dalam keadaan begini, fahamlah kita bagaimana pentingnya adab dalam masa meminta dan membayar. Dua-dua ni, minta pun kena beradab, bayar pun nak kena beradab. Jadi itu yang boleh kita tengok dua-dua cerita tadi adalah menandakan Nabi pernah berhutang makanan, iaitu wakama dan juga setengah mengatakannya biji syair. Dua-dua tadi ada di sana. Bagaimana hutang ini berlaku dalam hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain lagi yang boleh kita tengok ialah hutang yang berkaitan dengan binatang pula. Jadi hutang yang berkait dengan binatang ini berlaku dia melalui hadis Abi Rafi'. Melalui hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang seekor unta muda. Unta muda 3 tahun muda lah zaman dulu. Unta muda yang mana katanya apabila dah sampai ke Madinah, unta zakat dah sampai, lalu Nabi mengarahkan Abu Rafi' supaya membayar unta yang dia hutang itu. Jadi Abu Rafi' cerita Nabi pernah hutang dari seorang unta muda. Unta umur muda lah, 3 tahun tu muda lah. Kira 4 tahun. Ni tak lewat rebang lagi. Unta muda ni. Unta dia 5 tahun baru boleh rebang. Baru dikira cukup umur ni. Dia nak khabar. Lalu katanya apabila dah mari dah unta zakat ini, Nabi mengarahkan pada Abu Rafi' supaya membayar balik kepada lelaki tadi. Lalu Abu Rafi' pun pergi tengok unta zakat, pilih seekor-seekor hak ada, tak ada hak serupa umur dengan hak hutang hari itu. Lalu dia balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik bertemu dengan Nabi, dia beritahu lam ajid fiha illa khiyaran rabaiyan. Wahai Rasulullah, aku tak temu untuk hak sama kecuali hak terpilih, hak molek-molek, kemudian pula hak umur 6 tahun lebih. Mana unta dewasa dah, unta yang mana manfaat dia sangat banyak dah bila umur dah 6 tahun ke atas. Lalu Nabi SAW bila mendengar demikian, Nabi kata a'tihi iya, wi hak molek itu, wi hak umur 6 tahun hak mari molek-molek unta hak mari tu, bayar ngak tu. Nabi kata kerana sebaik-baik orang ialah orang yang membayar dengan sebaik-baiknya. Itu yang diajar oleh Nabi. Kalau kita dalam bab berhutang ni, bayar dengan sebaik-baiknya. Kerana ini menjadi adab yang perlu ada pada kita sebagai umat Nabi akhir zaman ini. Bila berhutang, berilah yang lebih baik. Itu berhutang yang mana yang tidak ada apa-apa riba, yang tidak makan riba lah. Dia pun makan riba, dia zalim ke orang dah. Bila dia makan riba daripada kita ni, hutang zaman dulu hutang bayar sama. Hutang hak tu bayar, hak tu dia panggil hutang yang bayar sama. Hak ginilah yang mana sepatutnya kita ni bila bayar wilah lebih. Kerana apa? Kerana dia dah banyak membantu kita, dah menyenangkan kita banyak. Ni mana hutang 1000 bayar 1000.
Tak, maknanya seolah-olah dia beri dulu kita guna duit tadi. Jadi kita ni dapat manfaat dalam tempoh yang diberi. Apa salah bila kita bayarlah dengan yang terbaik. Yang bayar yang terbaik ini ada dengan bagilah tambahan sikit, ataupun berilah kakak-kakak lain. Orang dulu memanglah mereka ni kaya dengan adab. Bila bayar ni bukan bayar beras saja. Wari pula pisang apa, 2-3 sikap setengahnya, mari pula setengahnya bagi benda-benda yang lain yang kita kata itu adab. Bila kita bayarlah dengan baik. Maka apa yang disebut oleh Nabi kita pada malam ini menjadi pengajaran pada kita bagaimana skop hutang ini dia luas, sama ada melibatkan pada duit, pada makanan dan juga pada binatang ternakan. Semua itu adalah dibenarkan dalam Islam kita. Ada itu pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.